Okay, selamat pagi, selamat sejahtera, salam perpaduan, salam tiga bangsa bersatu dan salam brotherhood. Alright, okay, hari ini 27 hari bulan Julai 2022. Alright, jam lebih kurang 10 pagi. Okay, hari ini saya nak share tentang satu tajuk yang saya telah beri untuk video ini adalah Reset Malaysia. Alright, kenapa saya pilih tajuk Reset Malaysia ni? Selepas saya dalam 2-3 hari selepas saya dalam pelbagai fikiran dalam minda saya dan juga dalam fikiran saya, di mana saya tengok beberapa isu yang tidak boleh diterima, alright, dan tidak boleh kita dapat diterima di kalangan rakyat Malaysia. Dan saya yakin seluruh rakyat bersetuju dengan apa yang saya akan cadangkan selepas ni, di mana kita perlukan satu kerajaan yang baru, di mana kita perlukan satu kerajaan yang di mana boleh membantu rakyat, kerajaan yang bersama rakyat. Kita nak perlukan kerajaan seperti itu. Jadi kita nak pilihkan kerajaan seperti, nak katakan reset ni, untuk kita dalam PRU yang akan datang ni, kita nak rakyat buka mata dan buka minda anda sebelum anda memilih mana-mana. Jadi saya berharap kita tak nak lagi ahli politik yang berada sekarang dan sebelum ni. Kita tak nak semua ni. Kita nak yang baru, yang fresh, di mana mereka dapat membantu membenakan Malaysia baru. Okay? Jadi kita nak satu kerajaan yang mana boleh membantu membina negara Malaysia dan juga masa depan Malaysia, dan membersihkan nama Malaysia yang selama ni agak tak baik di luar sana. Right? Jadi hari ni saya nak share sedikit tentang di mana bila saya tengok satu isu di laman sosial media. Alright, okay, ada tengok okay, cuba tengok. Alright, saya bacakan sedikit lah. Kuala Lumpur, Dewan Rakyat diberitahu Kementerian Dalam Negeri meluluskan 12 daripada 55 pemohon Bangladesh yang memohon kerakyatan Malaysia setakat Jun lalu. Okey, KDN lulus 12 permohonan warga Bangladesh jadi warga negara. Apakah maksud ini? Selama ni yang kita berjuang di mana untuk tiga bangsa bersatu, di mana kita perlukan kerakyatan untuk rakyat Malaysia, sekarang telah diagihkan dan dibagikan kepada warga asing untuk menjadi kewarga negara. Adakah ini patut berlaku di negara kita? Begitu senang lewa mereka memberikan 12 orang menjadikan kerakyatan Malaysia. Apakah akan berlaku selepas ini? Adakah KDN telah mengkaji dan tengok apa yang akan berlaku selepas ini? Selepas ini akan berlaku dia bila 12 warga Bangladesh yang akan datang ke negara menjadikan warga negara Malaysia, mereka akan membawa lagi ramai warga negara mereka untuk menjadi kerakyatan Malaysia. Jadi apakah akan jadi kepada rakyat Malaysia yang sedia kala ada kat Malaysia ni? Alright, cuba anda fikirlah. Right, itu yang saya cakap hari ini. Kita nak reset Malaysia kita. Kita nak kerajaan yang baru yang memimpin negara kita. Kita nak pemimpin yang baru, di mana di luar sana ada banyak pemimpin-pemimpin yang memang mereka layak untuk menjadi menteri-menteri. Daripada kita nak dapat menteri pintu belakang ni semua, kita nak yang menteri yang baru. Cuba anda tengok, 12 warga Bangladesh ini akan menjadi kerakyatan Malaysia, rakyat Malaysia. Apakah yang berlaku selepas ni? Mereka akan membawa ramai lagi kawan-kawan mereka datang ke Malaysia. Mereka akan membawakan penjagaan-penjagaan seperti mereka yang ingin lakukan dekat Malaysia. Di mana selepas ini rakyat Malaysia akan jadi apa? Sengsara. Hidup rakyat Malaysia akan jadi mana? Di manakah kita nak cakap rakyat Malaysia kita dah stabil dah? Hanya nak tengok kesihatan, masih kita kesusahan dalam isu kesihatan. COVID tidak boleh dilupuskan ataupun dikatakan kita dah baik daripada COVID. Tak ada. Kementerian Kesihatan telah memberikan satu perkataan atau ayat di mana dia mengatakan better we live with COVID rather die with COVID in COVID. Jadi COVID dia akan bersama kita selama-lamanya. Dia takkan jadi apa, orang kata dia dah tiada COVID dah. Kita tak bercakap tiada COVID. COVID itu masih bersama kita. Sebab
isu yang sekarang hari ini kita nak bincangkan, di mana tengok banyak isu yang kita dah tengok sekarang selama ni dalam social media, dalam ini kita tengok rakyat Malaysia menderita, harga barangan melonjak naik tinggi, bekalan barang kering nak beli pun susah sekarang, minyak nak beli pun susah, tiada minyak lagi, tiada apa lagi, rakyat susah. Tapi Kementerian Dalam Negeri boleh memberikan kelulusan kepada 12 individu menjadi kewarganegara. Warga India kita, warga kerajaan India, Malaysia kita, Malaysia born Indian, sampai hari ini IC mereka masih merah, tidak boleh dibaik-belikan kepada IC biru. Adakah kerajaan memikir pasal itu? Menteri-menteri fikir pasal itu tak? Banyak rakyat warga negara kita yang lahir di Malaysia memegang IC merah, mereka dah tukar kepada IC biru tak dapat. Tapi warga Bangladesh bukan lahir di muka bumi Malaysia, mereka datang dari luar, mereka berdapat IC biru dah. Siapa nak disalahkan? Siapa yang kita nak disalahkan? Siapa yang kita nak bersoalkan isu ni? Jadi kita perlulah satu kerajaan yang baru, di mana boleh support rakyat Malaysia kita. Isu seperti ini kita tak nak isu seperti ini berlaku. Besok bila mereka berada di Malaysia, hari ini 12, besok 20, beratus-ratus akan jadi warga negara. Jadi bila mereka jadi warga negara, apakah mereka akan lakukan selepas ni? Mereka cuba menjajahkan negara kita, mereka cuba mengambil alih negara kita. Siapa yang kita nak salahkan? Siapa yang bagi ruang untuk mereka mengambil perkara seperti ini boleh berlaku? Siapa yang kita masalahkan? Sampai mereka boleh ambil kuasa dekat negara kita. Dalam satu audio ni dalam bahasa Tamil mereka cakap, even though kita memang bangsa Melayu tak pernah buat seperti itu, di mana memotong seekor lembu di hadapan kedai mereka, tapi warga Bangladesh ini melakukan. Okey, saya cakap saya tunjuk dia dalam bahasa Tamil lah. Okey, dia mengatakan warga Bangladesh boleh memotong seekor lembu di hadapan kedai mereka, lalu lalang kawasan orang ramai. Tapi bangsa Melayu kita tak pernah buat seperti itu, sebab mereka berhormat. Okey, even though saya bukan beragama Hindu, saya beragama Kristian, tapi saya respect pada semua keseluruhan agama yang berada di Malaysia, termasuk agama Islam. Yang mereka menghina dalam social media pasal agama Islam, saya juga terasa sakit, sebab agama Islam adalah agama rasmi negara kita, ialah agama rasmi kepada negara saya. Jadi bila orang menghinakan sebuah agama, saya pun terasa juga. Di situ juga saya katakan, negara kita dah makin lama dah makin menjadi merosot. Rakyat yang ditimpa dilanda bencana kesusahan, berkali ganda rakyat mendapati bencana kesusahan, sehingga hari ini tiada jawapan muktamad. Apakah yang berlaku? Jadi jom, ayo rakyat kita berfikir, buka media kita, buka mata kita, buka telinga kita, tengok apa yang tengah berlaku. Pasar Borong, Selayang, sampai hari ini Rohingya memegang, warga Aceh memegang di sana. Mereka minta kawasan tu, sampai hari ini kerajaan kita tak boleh buat apa-apa. Petaling Street, bukan Chinatown lagi, Bangladesh Town. Tetap lagi sekarang 12, okey, 12 warga asing Bangladesh mendapat IC warna biru. Cuba tengok. Bukan cakap dalam metro, harian metro, keluar dalam social media. Alright, harian metro. Okey, harian metro keluar dalam social media, 12 warga asing mendapatkan IC. Okey, cuba tengok. Bukan saya yang cakap, harian metro yang cakap. Bukan saya buat reka cerita. Harian metro yang berkata bahawa 12 daripada 55 pemohon warga Bangladesh mendapat IC. Besok, hari ini mereka kahwin dengan rakyat kita, mereka untuk mendapatkan lesen-lesen penjangkaan. Selepas dapat lesen penjangkaan, mereka cerai kepada mereka. Jadi warga negara kita kena tipu dengan warga Bangladesh, warga asing, Pakistan lah, macam-macam lah. Saya bukan tuduh pada isu di dalam negara yang ada yang betul-betul dah kahwin, dah terimakan kewarganegaraan.